Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Kita pergi kepada manhaj salaf, muka surat 54. Muka surat 54. Satu poin 2.1. Ahli salaf tidak mengambil pendekatan lain dalam memahami dan menangani isu akidah. Mereka berpegang teguh dengan nususul Quran dan as-sunnah. Nusus ini ialah kata jamak ataupun plural kepada nas. Nusus, nas Al-Quran. Jadi ulama salaf bila dia nak memahami atau menangani isu akidah, mereka berpegang kepada apa yang datang dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia punya foundation dia, asas dia. Bahkan segala permasalahan yang berlaku dirujuk terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu zaman sahabat. Zaman adanya Rasulullah masih hidup, maka para sahabat apabila nak memahami sesuatu isu akidah ataupun permasalahan akidah, mereka merujuk terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Para sahabat walaupun Rasulullah telah tiada, tapi mereka menggunakan metodologi yang sama, iaitu merujuk kepada nas ataupun hadis Rasulullah. Begitu juga dengan tabi'in dan tabi'in. Untuk sepitah lalu, janganlah pula kita teringat apa dia tabi'in. Dengan tabi'in. Sahabat, saya ulang sepitah lalu, ialah generasi yang sempat belajar atau berada dengan Rasulullah. Tabi'in iaitu generasi yang tidak sempat dengan Rasulullah tapi dia sempat dengan sahabat. Adapun tabi'in ialah generasi yang tak sempat dengan sahabat tapi dia sempat dengan tabi'in. Boleh faham tu deh. Itu dia generasi-generasinya. Jadi kesimpulan di sini, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in, metodologi mereka memahami akidah ialah merujuk terus kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas itu dah. 1.2.2, kita nak tahu macam mana manhaj dia, metod dia, cara dia. Manhaj salaf dinamakan isbat wa tafwid. Ini istilah dah. Isbat wa tafwid. Itu lagi dah. Isbat wa tafwid. Iya, tak. Isbat wa tafwid. Baik. Isbat maknanya menetap. Tafwid serah. Itu dari segi makna dah. Gapo dia isbat? Isbat tu tetap. Menetap. Tafwid serah. Itu dari segi makna. Lepas tu kita nak tahu macam mana dia isbat, macam mana dia tafwid, dia depend. Tapi pegang yang ni dulu. Manhaj salaf ialah isbat, tafwid, menetap, menyerah.
iaitu menetapkan ayat-ayat mutasyabihat dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Apa tak? Sebab ada ayat mutasyabihat, ayat kesamaran. Jadi kita akan bicara depan ni beberapa contoh ayat-ayat mutasyabihat. Jadi manhaj salaf ni dia menetapkan apa yang disebut oleh Allah, maka itulah yang dia terima. Dan makna hakikinya, makna sebenar terserah kepada Allah. Dia menetapkan makna zahir, kemudian makna hakiki terserah kepada Allah. Faham situ tak? Ayat-ayat mutasyabihat diterima secara zahirnya. Secara zahirnya apa yang dia faham. Misalnya turun, nuzul, turun makna turunlah dia. Itu orang panggil menetap. Tafwid pula, turun yang sebenar, makna hakikat, makna sebenar terserah kepada Allah. Baik. Kemudian timbul pula supaya Allah itu tidak sama dengan makhluk, dia ada proses yang ketiga iaitu tanzih. Tanzih ni makna menyucikan, membersih, supaya Allah itu tidak sama dengan makhluk dari penyerupaan tashbih. Tashbih penyerupaan, tanzih menyucikan. Banyak ada istilah ni dah. Boleh ingat kau tak? Isbat, tafwid, tanzih, tashbih. Berapa dah kita boleh istilah hari ni? Isbat, tafwid, tanzih, tashbih. Takwid tak jumpa lagi. Pak ni dah. Tanzih nak menyucikan supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak sama dengan makhluk. Sebab takut jadi tashbih. Jadi tanzih ni ialah proses takut jadi tashbih. Takut jadi tajsim selagi. Tajsim ni maknanya menganggapkan Allah Ta'ala itu jisim. Jadi yang ini salah. Tashbih dengan tajsim ni salah. Bagaimana kita tidak mahu adanya tashbih dengan tajsim, kena tanzih. Faham situ dah? Kita kena selu-selu ni takut. Kita nak faham betul-betul ni dah. Contoh, cuba tengok ni. Ini tak ada dalam buku tu contoh. Kau ada dalam buku tu? Ada tak? Yadullahi fawqa aydihim. Yad, tangan. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Ini surah Al-Fath ayat 10. Jadi, tulisan yang berwarna purple tu, yad tu orang Arab telah terimanya sebagai tangan. Yaduka tangan awak, yaduhu tangannya, yadi tangan saya. Orang Arab duk guna-guna sama-sama. Dan sampai ke hari ni pun, kalau bik orang Tino tu, dia panggil syantah yad. Bik tangan. Syantah yad. Jadi perkataan yad tu rata-rata orang Arab guna sebagai tangan sampai ke hari ni. Contohnya dalam ayat Al-Quran. Ni. Di tempat lain Allah menggunakan makna tangan. Mana ayat ni dituju kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik. Dan janganlah engkau wahai Muhammad jadikan tanganmu, tengok tangan ni, terbelenggu di lehermu. Dari satu tempat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan tangan itu untuk Nabi kita, tangan Nabi. Tapi ayat itu juga diguna untuk Allah. Tidakkah ini menjadi tasbih serupa Allah ada tangan, Muhammad pun ada tangan? Nampak tak? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bila turun ayat ni, ayat surah Al-Fath ayat 10, tak ada pun dia cerita kepada sahabat bahawa jangan kata tangan, kena terjemuh benda lain. Tak ada. Tidak ada riwayat yang Nabi kata yadullahi fawqa aydihim, jangan terjemuh tangan. Dah nak terjemuh guna, moga orang Arab guna dah iat tu tangan. Maka Rasulullah tinggalkan begitu saja kepada pemahaman masyarakat Arab pada ketika itu dengan perkataan iat, kerana Rasulullah faham bahawa masyarakat Arab
walau sejahir mana pun, tidak tergamuk dia nak kata yad Allah, tangan Allah itu sama dengan tangan makhluk. Sebodoh-bodoh orang Badui pun tidak akan kata tangan Allah serupa dengan tangan makhluk. Tetapi sifat kata tangan, maka tanganlah ia yang layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham situ lah? Inilah dia manhaj, metodologi golongan salaf. Ada soalan ni? Tak apa. Maknanya boleh faham lagi sikit tu dah. Kita pergi sikit lagi. Jadi terima sini ayat-ayat seperti yad ini digunakan juga untuk Allah, digunakan juga untuk makhluk. Apa makna isbat? Isbat di sini menerima dan menetapkan bahawa kalimah yad dalam ayat tersebut dengan makna zahir iaitu tangan. Tu tak ada lain nota tak? Ni cuba tengok ni nak faham makna isbat. Isbat maknanya menerima dan menetapkan bahawa kalimah yad, tangan dalam Al-Quran itu dengan makna zahirnya tangan. Tangan Allah, tetap tangan. Tafwid pula menyerahkan kepada Allah yang Maha mengetahui makna hakikiyat. Ini orang panggil tafwid, serah kepada Allah makna sebenar, serta menyerahkan kaifiyah, cara dan bagaimana kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Jadi makna zahir terima sebagai tangan, makna hakikat serah kepada Allah. Kita terima makna zahir sebagai yad, orang panggil isbat, serah makna hakikat kepada Allah, orang panggil tafwid. Faham? Itu makna isbat dan tafwid. Tanzih pula nak menyucikan lagu mana? Mensucikan sifat iyad yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala itu bahawa ia tidak menyerupai iyad yang ada pada makhluk. Walaupun Allah menggunakan iyad untuk diri dia, makhluk pun Allah sebut yad juga untuk makhluk, tetapi yad Allah tidak sama dengan yad makhluk. Faham tak? Itulah dia metodologi salaf. Yad, pasal apa tidak serupa? Yad bukanlah anggota, tetapi ia adalah sifat Allah yang layak dengan keagungannya. Yad bukan anggota. Kalau anggota jadi makhluk, tapi sifat. Macam mana sifat yad? Itu kena tafwid. Sini kena tafwid. Kenapa Allah menggunakan yad? Kita tidak tahu. Atas bijaksana Allah, dia nak guna perkataan yad. Yad bermakna tangan, makna zahir. Tetapi yad makna hakikat, tafwid, serah kepada Allah. Dan Maha Suci Allah yang sifat yad itu sama dengan sifat yad makhluk. Ini orang panggil tanzih. Tak tahu ada ke istilah tu? Tafwid, tanzih. Apa dah? Okey. Kalau tak boleh ingat, nanti tengok video sekarang. Adakah jadi mujassimah? Mujassimah ni menganggap Allah itu jisim. Dah kita kata yad, mujassimah lah, tangan muka jisim. Atau musyabbihah. Musyabbihah ni menyamakan, menserupakan. Adakah jadi mujassimah ataupun musyabbihah dengan semata-mata kita mengisbatkan sifat Allah? Itu persoalan. Sebab orang duk tuduh kata kalau kita kata yad Allah tu tangan, maka jadi mujassimah dan musyabbihah. Tapi ulama salaf begitulah dia. Dia tidak ubah makna yad. Baik. Cuba tengok Az-Zahabi dalam Al-Ulub li Al-'Alil Ghafir lil-'Alil Ghafir di halaman 198. Ni kitab dia. Terjemuh dia, sahabat mari terjemuh dia. Al-Imam, katanya Az-Zahabi ni, Al-Imam Ishaq ibnu Rahawayh ni ulama boleh katakan sezaman dengan Imam Syafi'i lagi ni. 238 Hijrah. Ni ulama salaf.
Kita nak faham pegangnya dia kata lagu mana. Al-Imam Ishaq ibn Rahawai berkata sesungguhnya terjadi tasbih, iaitu menyamakan penyamaan Allah dengan makhluk. Nak suruh faham tasbih ni lagu mana? Ialah apabila seseorang berkata tangan Allah seperti tangan aku, pendengaran Allah sama dengan pendengaranku. Itulah dia tasbih. Nampak tak? Kalau semata-mata kata tangan, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, itu bukan tasbih. Jadi tasbih bila dia kata pendengaran Allah sama dengan pendengaran aku ataupun sama dengan pendengaran makhluk. Tangan Allah sama dengan tangan aku ataupun tangan makhluk, baru itu dinamakan tasbih. Faham di sini ya? Faham biar siapa boleh royak kat orang. Akan tetapi, kata Imam Ishaq lagi, apabila seorang berkata sebagaimana yang Allah nyatakan, tangan, pendengaran Allah, tangan Allah, penglihatan Allah, dan tidak pula dia menyatakan bagaimana, dia tidak royak tangan Allah lagu mana, penglihatan Allah lagu mana, dan tidak juga dia berkata seperti, maka tidak dinamakan tasbih. Faham tak? Ni ramai orang kalau kita sebut tangan Allah, dia kata tasbih. Imam Ishaq jawab dah. Dia mau tak lagi baca je kitab dia. Dia mau baca kitab sifat 20 hak ni. Dia mau kata gitu. Cuba jenguk tengok kitab-kitab ulama dulu, Imam Ishaq yang mati 230 Hijrah lagi tu. Tu benar kita tengok Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi kata guana. Semuanya mereka bersepakat sebagaimana Imam Ishaq. Faham ke sini ya? Boleh beza dia di antara tasbih dengan isbat. Tak payah mana rasa dah. Okey. Tengok ni. Dia tahu dah ni. Ibnu Abi Hatim. Ni ulama Kedian sikit. Abad 4 Hijrah ni. 327. Dia kata guana. Katanya Ibnu Abi Hatim, aku mendengar ayahku Abi Hatim, ulama juga ni. Dia berkata petanda golongan Jahmiyah. Jahmiyah ni dia macam Jabariyah. Dia tak diterima sifat-sifat Allah ni. Katanya Abu Hatim, siapa dia cerita? Anak dia, Ibnu Abi Hatim. Dia kata, ayah aku kata, petanda maknanya nak kenal golongan Jahmiyah ni adalah mereka yang menggelarkan ahli sunnah dengan gelaran musyabbihah. Dia duk tuduh orang musyabbihah selalu. Bila ahli sunnah mengisbatkan sifat tangan Allah, maka dia akan kata musyabbihah, nak menyamakan Allah dengan makhluk. Mujassimah. Jadi tuduhan musyabbihah, mujassimah kepada orang yang berakidah mengisbatkan sifat adalah golongan Jahmiyah, katanya Abu Hatim. Kan kita dengar lah ni kan, musyabbihah, mujassimah, mentafsir. Jangan turut pokok dia ngaji Madinah ni penuh tu. Syekh Nuruddin sebutkan dulu, penuh anak-anak kita pergi ngaji di Madinah sebab jadi mujassimah, musyabbihah, kan mengisbatkan sifat. Tuduhan tu katanya Abi Hatim, masa dia lagi mengulangi tuduhan seperti itu. Jadi boleh faham tak? Jadi kita tak heran sebab kali kita dengar orang tu dalam kitab ulama royak dah. Pok-pok ni memanglah kalau orang isbat sifat kat mujassimah selalu dia. Perangai lagu ni ada dah di abad yang ketiga dan ke-4 Hijrah. Faham ke dia? Nama saya kecil seorang. Boleh follow ya? Kita buat mari hujah kena ada benar, ada kitab ni. Siapa dia sebut saya ni? Abu Hatim. Diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab dia Al-Lalikai. Daripada kitab Al-Lalikai ni pengarang dia, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah, di halaman 588. Belik kitab ni jumpa lah ni. Ku Arab lah kitabnya, saya buat mari terjemuh dia lah. Okey. Ahli salaf boleh faham dari situ dah. Dari perspektif metodologi,
tidak berakhir pada generasi pertama Islam. Walaupun masa itu telah berlalu salah, tetapi penyambung dia, ulama-ulama itu masih ada, tidak putus. Malahan ia berterusan dan diperjuangkan oleh golongan ulama imam 4 mazhab, iaitu Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi pun mengisbatkan sifat. Kalau saya nak buat baris sini, memang ada lah dalam simpanan saya, semua ada kalam ataupun kata-kata Imam Hanifah yang mengisbatkan sifat. Ni saya guna perkataan isbat ni, tak payah ulang dalam ni, faham ada isbat ni, menetapkan sifat, terima seadanya, ya tangi, nuzul turun. Bila Tuhan kata istiwa duduk, maka duduklah. Jadi Imam Malik pula guni dalil dia ada dalam kitab dia, dalam simpanan saya adalah, kalau nak buat sini terlalu banyak kan. Imam Malik pula gitu, Imam Syafi'i pula gitu, Imam Ahmad pula gitu. Semua imam pak bersepakat di atas jalan isbat, tidak jalan takwil. Faham situ dah? Kalau kita duduk isbat ni, kita gagah pasal apa? Pak mazhab tu sokong adik kita. Hak takwil, hak kedia. Bermula di zaman Abul Hasan Asy'ari. Walaupun ada dah takwil zaman dulu, tapi secara rasminya ialah zaman Abul Hasan Asy'ari yang kita tengok depan ni, diteruskan oleh ulama-ulama kemudian. Sapalah kepada kitab-kitab Jawi sifat 20, ya sapa kepada kita ni adalah beraliran ulama khalaf, iaitu takwil. Takwil makna pusing makna, tidak isbat. Takwil lawan dia isbat. Faham dah? Isbat menetapkan kalau Tuhan kata tangi, maka tangilah dia. Tapi takwil dia pusing perkataan tu daripada makna tangi kepada kuasa. Aku tolonglah. Sepupu dia telefon. Wui dia. Baik. Jadi Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya di atas jalan isbat. Jadi tidak terpencil kita ni kalau nak duduk atas jalan isbat. Nampak dia? Kalau kira orang ramai, memang ramai sebab dia duk baca kitab hak baru dah ni. Hak kedia mari tu, hak asalnya isbat. Selepas itu lahir pelbagai teori mengenai akidah. Sini dia mula nak jadi ni. Lahir fahaman yang bukan sahaja berhujah dengan logik akal tetapi falsafah. Dia mula mari. Dia bahas akidah ni dari sudut logik dan falsafah. Okey. Maka lahir pula dalam masyarakat Islam orang-orang yang mahu supaya kembali kepada sumber asal. Bila ada generasi kemudian tu, dia cuba hujah akidah ni dari segi hujah akal dengan pahaman apa ni, dengan metodologi falsafah, maka berkembanglah begitu. Maka masyarakat Islam tu dia sedar benda tu telah menyeleweng, dia kata tu. Cuba bahas akidah dari segi falsafah. Sebab tu kalau kita dengar lah ni bahasan sifat 20, dia tanya wujud. Apa erti wujud? Wujud artinya ada, lawan tiada. Nampak tak? Jadi dia nak main falsafah. Bila Tuhan ini wujud, apa erti wujud? Makna wujud ke apa dia? Tu orang panggil falsafah. Sedangkan generasi dulu tidak buat benda lagu ni. Wujud artinya ada, lawan tiada. Sebab tu ada orang India, dia mula-mula masuk Islam, dia kata ini sudah dia huru-hara ni. Wujud arti ada, dia kata lawan ada ialah tiada. Oh, jadi Tuhan tu mula-mula ada, lawan jadi tiada. Mula tu Tuhan ada, lawan jadi tiada. Dah wujud artinya ada, lawan tiada. Jadi faham lagu tu. Adapun ulama salaf bila terima wujud, sudahlah wujud ada nak tanya gapo lagi, ada lah. Bila dia sebut Tuhan melihat lawan dia buta, dia buat mari lagi benda lawan. Tidak gitu kan ni?
Bermula Tuhan itu melihat, lawan yang melihat ialah buta. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Kita rasa ke tidak sopan pula. Kecik hati Tuhan. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Dah. Kalau kita raja mari, ampun tuanku seorang yang baik, tuanku tidak jahat. Tuanku seorang pendermawan, tuanku bukan orang kedekut. Marah raja walaupun kata bukan. Kawan. Acum mikir atas putih dah. Tuanku bukan seperti itu satu kata yang kena masak pada Allah Ta'ala. Tak tahu lah, tapi ada disebut gitu di dalam kitab-kitab kita. Sebab apa? Tapi kena ingat tu, benda ni benda krian. Zahmi Imam Pak Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, tak ada ni bagai-bagai ni. Bagai krian. Kita tengok ni. Tapi dia mendominasi. Dia majoriti umat Islam mengikut aliran tu. Kena orang. Baik, jadi ulama yang dia ada kesedaran di abad yang ke-8 tu, dia tengok dah merebak tu, muncullah Ibn Taymiyah. Sebab itulah puak-puak ni dia marah sangat, anti benar Taymiyah. Ibn Taymiyah ni dia marah benar. Sedangkan Ibn Taymiyah ni menjadi rujukan sebilangan besar ulama seperti Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir itu diterima seluruh dunia. Dia tidak sedar ya Ibn Katsir itu ialah anak murid kepada Ibn Taymiyah. Apa tak? Di mana-mana orang buat penulisan sebab Ibn Taymiyah ni dia terlalu banyak hasil karya dia. Tulis gapa-gapa mesti rujuk kepada dia. Ibn Taymiyah kata guna, Ibn Taymiyah kata guna. Tapi oleh kerana Ibn Taymiyah ni tidak suka kepada aliran falsafah ni, maka dia kalau sebut Ibn Taymiyah elgi lalu acu gi pondok sebut kitab daripada Ibn Taymiyah. Oh, Ibn Taymiyah wak kira dia kata. Nampak tak? Dan muridnya Ibnul Qayyim, Ibn Katsir terima pula. Okey. Sebenarnya mereka adalah daripada aliran Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ibn Taymiyah ni kalau kita tengok pada tulisan dia kan, karya dia salih tak tumpah serupa dengan Imam Ahmad. Dia menghidupkan akidah Imam Ahmad. Sebab tapi dia tak baca Imam Ahmad kata guano. Dia cuba menghidupkan teori Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini Ibn Taymiyah. Maka bermulalah diketengahkan istilah salafiyah. Ini dia perkenal. Sebab dia nak menghidupkan kembali ulama salaf, maka dia buat istilah salafi atau yang kita dengar ni salafiyah. Golongan salafiyah ini menentang keras golongan yang menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat. Ulama salafi dia tidak mahu menghuraikan ayat-ayat mutasyabihat. Gapo dia ayat mutasyabihat macam tadi yadullah, tangan Allah. Dah? Namun kita tak tahu pula ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni ayat-ayat kesamaran. Macam tangan Allah. Allah duduk, muka Allah, wajah Allah. Dah? Kita habis dah. Kita faham ada salah gitu dah. Iaitu isbat dan tafwid. Dan dia ada tanzih dia. Ingat dah? Isbat, tafwid. Khalaf ni lagu mana? Pengenalan. Dari sudut zaman, ahli khalaf ialah generasi umat Islam yang hidup setelah kurun ketiga atau kelima hijrah. Khalaf maknanya kemudian, salaf maknanya dulu. Generasi kemudian dinamakan khalaf. Perkembangan zaman terutama dalam pemikiran dan kebudayaan asing telah mula menyelinap masuk ke dalam pemikiran dan kebudayaan umat Islam. Itu faktor dia sebenarnya. Dia menyelinap masuk ke dalam pemikiran dan kebudayaan umat Islam. Situ mari start dia. Kehadiran golongan khalaf sebenarnya bertujuan untuk menangani permasalahan dalam mentafsir sumber agama Islam daripada sebarang penyelewengan dan membersihkan akidah Islam daripada pemikiran falsafah ketuhanan Yunani, batiniyah, tasawuf falsafi dan kebudayaan lama Parsi daripada terus bertapak dalam masyarakat Islam. Dia sebenarnya bertujuan baik. Kerana orang menghuraikan agama Allah ni, khususnya nak mengenal Tuhan ni dalam bentuk falsafah yang dibawa oleh teologi Greek Yunani. Itu ia keluar istilah apa makna wujud. Apabila orang falsafah, kita kalau siapa dia pernah mengaji falsafah, dia duk bahas perkataan pun satu hal dah. Apa makna wujud?
Nah, nampak tidak? Dan bila khususnya apabila Aristotle dia menggariskan Tuhan ni lagu mana? God ni dia tidak boleh berjisim, tidak boleh berjirim, tidak boleh jauhar, tidak boleh arat. Itu sebut ke arah. Jauhar ni makna tidak ada, bukan material, bukan arat, tidak ada sifat merah, kuning, biru, besar, kecil, dan tidak boleh berpindah, intikal daripada tempat, tidak boleh mengambil tempat, tidak boleh mengambil ruang. Itu dia falsafah ketuhanan ni yang dibawa oleh falsafah Greek Yunani pada masa tu. Maka ulama-ulama ni dia cuba masuk dalam irama mereka. Orang ni supaya kita agak berdakwah dari dalam lah. Dia betul balik, dia terima Tuhan tidak berjisim, kita terima. Tidak berjirim, kita terima. Sebab itulah ada juga benda-benda begitu di dalam kitab-kitab ulama khalaf. Nampak di situ. Dari segi manhaj dia lagu mana? Bila dia meraihkan pemikiran falsafah ni, manhaj dia dalam memahami isu-isu akidah, ahli khalaf berpegang dengan sumber Al-Quran dan As-Sunnah di samping menggunakan pendekatan akal dan logik. Kalau falsafah tu dia tak ada pegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Salaf pegang 100% kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mari khalaf ni dia serasikan dua tu. Nampak tak? Dari segi falsafah, logik, falsafah, Al-Quran dan As-Sunnah sebelah ni dia gabung dua tu, serasi. Supaya pemikiran falsafah ni sesuai dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Ulama salah marah pada masa tu, khususnya Imam Syafi'i. Dia kata, apa kita duduk layan dia? Dengan cara lagu ni dia kata, kita cuba lari daripada benda asal, cuba campur adukkan benda ni. Pasal apa kita tidak ambil Al-Quran dan As-Sunnah secara tuling? Dia jawab pula, dia kata, pasal kita nak dakwah mereka. Bila kita nak dakwah dia bawa pemikiran tu, kita cuba nak pusing dia supaya dia pegangan falsafah dia betul di atas landasan. Nampak tak? Boleh faham ni? Biarpun memperkenalkan konsep takwil. Ini istilah baru dah. Takwil ini maknanya kita tukar makna. Paling takwil ni dalam bahasa Arab, awwala yu'awwilu ni ialah kita memalingkan. Duduk tengah hadap satu benda, kita palinglah ke lain. Dia panggil takwil. Orang Melayu guna takwil juga dah. Cuba takwil. Jadi takwil ni maknanya dia palingkan kalimah-kalimah yang menjadi kesamaran. Contohnya bila yad tadi dia bimbang takut orang bagi kesamaran, yad ni maknanya tangan, takut orang tergambar tangan itu tangan Allah serupa dengan tangan makhluk, maka jadi tasbih atau jadi tajsim. Maka jalan yang selamat ialah kita tukar tangan kepada kuasa. Nampak tak? Jadi semua benda dia tukar belakang. Bila Tuhan sebut muka Allah, dia kata zat Allah, dia tukar muka, wajah tu muka kan, dia tukar kepada zat. Bila Allah tu dia istiwa, berada di atas, takut nampak Allah tu duduk di atas gitu, maka dia tukar kepada memerintah. Bila Nabi sebut Tuhan turun setiap 1/3 malam akhir nuzul, maka dia tukar turun tu bukan Tuhan turun, tetapi turun rahmat dan turun pahala. Nampak tak? Dia tujuannya dia nak tanzih benda tu. Kita nak tanya macam mana kita kata isbat pun boleh, ta'wil pun boleh, dia terima kedua-dua. Okey. Ya. Kita dapat mengatakan boleh berlaku. Yusuf Qardawi kata begitu. Baik. Bila kita ta'wil satu perkataan yang Allah masuk ke dalam Quran tu, pada kita ta'wil tu perkataan asal Allah Ta'ala tu kita nak letak mana? Contohnya lihat dalam Quran tu sebut, ataupun istiwa dalam Quran yang sebut tu, kita kata bukan ni, muka lain bukan ni. Kita menatap muka lain. So, yang kedua ada keboleh kita nak ubah perkataan Tuhan. Faham? Ubah dengan perkataan kita. Jadi kita lebih Tuhan salah satu apa? Ataupun ada dua lah benda tu tak? ada perkataan lain tu macam Baik.
persoalannya boleh ke kita takwil, sebab takwil dia membawa kesimpulan daripada ditanya dia dua benda. Nombor satu, kita boleh ke kita tukar perkataan hak Tuhan tu tak? Yang keduanya, bila kita tukar, betul ke makna tu hak Tuhan tu? Nampak tu tak? Apa lagi betul? Dah dua tu dah? Dua tu. Kita nak tukar perkataan yad kepada tangan, hak tangan tu kepada kuasa. Nombor satu, boleh ke kita tukar tu Tuhan bui ke tak? Satu. Nombor dua, kalau kita tukar kepada kuasa, mana tahu istilah apa ni, makna kuasa tu menepati dengan yad. Nampak tak dua perkara dia sebut. Jadi di sinilah timbulnya dua golongan tu, kita sebut ekstrim lah kalau kita nak buat namanya. Dia menentang takwil ni. Sebagai contoh yang saya sebut di sini ialah Imam Abu Hanifah. Ni imam mazhab yang pertama lagi ni. Dia mati pun tahun 150 Hijrah. Nampak tak dia ni? Dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, dia ada sebut misal yak tangan tadi. Ya orang duk tukar yak kepada kudrat, kuasa. Kudrat ni kuasa lah dah. Sedangkan kudrat tu ada dah sifat Allahnya. Katanya dalam kitab Al-Fiqhul Akbar itu, katanya Imam Abu Hanifah, la yuqal anna al-yad qudratuhu. Dia kata, janganlah kata yad Allah itu adalah kuasanya. Dia tak bui tu, serupa dengan hak tanya tadi. Siapa yang tak bui tukar tadi ialah Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi tak bui. Sebab apa dia kata? Li'annahu ibtalus sifat. Kerana itu boleh membatalkan sifat Allah. Bukan main-main. Imam Hanafi tak bui. Ya kita pergi balik pula. Jangan kata tangan tu tangan, kena kata kudrat. Tak boleh. Ya Imam Hanafi kata jangan tukar tangan tu kepada kudrat. Nak pakai hak mana ni dua ni? Kenapa tak? Imam Hanafi tak bui tu. Mana dalil? Tengok kitab dah bagi boleh tahu. Kitab Al-Fiqhul Akbar. Dalam tu dia sebut tak boleh tukar. Dia kata wahwal i'tizal wal ini adalah akidah wahwal qadru wal i'tizal. Ini adalah akidah Qadariyah dan Mu'tazilah. Imam Hanafi menyifatkan orang yang tukar ya kepada kudrah tu kan. Ya makna kuasa tu, orang berpahaman Qadariyah dan Mu'tazilah. Kerah dia ni. Nampak tak? Imam Hanafi kerah ni. Baik. Cumanya ulama mutaakhirin, ulama kemudian, Yusuf Al-Qardawi, kalau tengok dalam kitab dia Fusul fil Aqidah Bainas Salafi wal Khalaf, terjemahan dia ada. Terjemahan dia ada. Saya rasa saya binding book tu dah. Ya dia pinjam mula. Hak Melayu ada. Tak binding lagi book tu. Ada dah. Ada dalam simpan saya tu. Terjemah kod Melayu. Dialah ambil jalan tengah. Yusuf Qardawi ni, dia kata boleh juga kita takwil tetapi jangan menyimpang daripada kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Dia panggil takwil secara sederhana. Lagu mana tu kena tengok kitab dia. Lagu mana hak boleh, lagu mana hak tak boleh. Jadi Yusuf Qardawi dia terima kedua-dua. Jalan takwil dengan jalan isbat. Jadi kita hak tak berapa pandai ni, dah dengar gitu kak. Kita terimalah dua-dua, tapi hati kecil kita kalau kita berasa sedap nak pegang, kita pergi hak kita sedap. Faham tak? Nak pergi hak takwil kau nak pakai isbat, tu hak kita. Nampak tak? Tapi kita nak kata tu kerana ada ulama kata besar, ulama-ulama besar kata boleh juga. Biarlah tu je. Tapi ada juga ulama kemudian ni hak kerah macam ulama Saudi tak terima. Ulama Saudi tak terima lah takwil. Ia jadi ekstrim. Hak ahli takwil dia pula tak terima isbat ana pula Allah ni. Ni ada ulama-ulama lalu ni aliran lalu ni dia tak terima lah. Punah. Dia kata kalau pergi ngaji di Madinah, ngaji di Mekah di Madinah, tu Syekh Nuruddin kan. Dalam video dia hanya marah ke Dr. Basik tu. Dia kata punah, jadi mujassimah, jadi musyabbihah yang kita bincang tadi. Musyabbihah, nak menyerupakan Allah dengan makhluk, menjisimkan Allah bila pergi ngaji di Madinah dengan Makkah punah. Dia kata.
No ekstrim je. Sedangkan imam-imam mazhab dulu tu begitu kuat dia pegang kepada isbat tu sehingga tak ada ruang dia bagi kepada untuk ta'wil. Ta'wil adakah dianggap sebagai ekstrim kita? Orang lah menganggap ekstrimnya. Tuhan sebut dalam Quran itu istiwa, Allah Ta'ala itu berada di atas aras. Kita pun tak tukar kepada istaula, memerintah. Sedangkan pada waktu itu, perasaan hati kita ni, kita nak lihat perkataan istiwa Allah Ta'ala itu dah beliau. Adakah perlu kita menganggap Tuhan terlupa kan perkataan istiwa? Itulah dia di antara benda-benda yang dibahaskan oleh ulama-ulama Saudi. Dia kata kita tukar makna tu siapa dia suruh. Sedap juga adik dia ada. Betul ke Tuhan nak begitu? Tuhan sebut istiwa, memerintah. Dalam ayat lain dia sebut memerintah. Maknanya bila dia sebut benda lain tu mesti ada benda lain yang Tuhan maksudkan. Maksudnya kita tidak tahu. Bila Tuhan guna kudrat, innallaha qadir, Tuhan itu berkuasa. Tapi dari satu ayat lain dia guna yadullah, tangan Allah. Adakah tangan ni bermaksud kuasa? Apa Tuhan tak guna kuasa belaka? Jadi ulama salah kata mesti ada benda lain yang Tuhan nak dengan yad ni. Kalau yad ni sama dengan kudrat, takkan Tuhan tak sebut benda tula, dia kata istilah lain. Mesti Tuhan nak benda lain. Apa makna yad? Wallahu a'lam. Sebab Tuhan tak royak, Nabi tak royak, serah. Itulah orang panggil tafwid. Nampak tak? Itu makna tafwid. Yad makna tangan. Tangan lagu mana? Serah. Itulah dia panggil tafwid. Isbat tafwid. Susah tu dah. Benda ni dia balas pakai kremak. Kita tengok dia, kalau kita fikir tidak mungkin sampai lupa. Yalah betul lah. Waktu di antara hujah lah. Tangan Allah di atas tangan masa semua makhluk dalam dunia ni tangan Allah apa? Mana bisa lupa? Apa kita jadi mikir bimbang takut serupa? Apa kita boleh fikir? Dia kata lagu tu. Dia bimbang takut serupa. Dia kata lagu tu. Kalau kita berasa tak serupa, tak apa lah. Kena tanya dia. Benda-benda ni kena tanya dia dah. 2.2.2 panjang pula dia. Macam tadi lah. Fahaman al-Asy'ariyah. Asy'ariyah ni dia sandar kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Dan al-Maturidiyah. Ni satu aliran khalah belakang. Hak ta'wil ni. Ialah Abul Mansur Maturidi. Ni dua orang tokoh ni. Ya, hidup dia lebih kurang satu zaman dua ni. Merupakan dua pahaman utama yang dikaitkan dengan golongan khalaf. Dia pecah pula. Khalaf tu makna hak ta'wil ayat mutasyabihat tu dia pecah pada dua golongan, al-Asy'ariyah dengan al-Maturidiyah. Serabut ke banyak istilah ni? Pasal dia nak ngaji akidah ni tak? Al-Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari. Dua-dua orang ni kita tengok depan ni dah. Fahaman tersebut menjadikan ilmu logik menggunakan akal sebagai sebahagian daripada perbincangan akidah. Itu tak boleh nafi dah. Dia guna logik akal. Sebab tu dia Tuhan ni tidak boleh bersambung, tidak boleh dipisah. Ni kalau ngaji sifat 20 dia ada nafikan muttasil, nafikan mumpasil. Tuhan ni zat dia tak boleh sambung, tak boleh belah. Ini kerana mereka berhadapan dengan golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya pada zaman mereka yang telah menggugat kestabilan akidah umat Islam pada ketika itu. Itu realiti yang dia hadapi. Dia tu puak-puak Mu'tazilah dengan Jabariyah. Kerana demo ni mendendangkan sifat-sifat Tuhan tu dari kacamata logik akal dengan falsafah. Maka dia pun cuba nak lawan demo tu, maka dia bawa pendekatan yang sama. Nampak sampai situ dah. Ini memerlukan kepada hujah logik dan falsafah. 5 minit lagi dah. Namun mereka tetap mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah di samping menggunakan pendekatan logik akal. Itu dia kata dia mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ulama salah yang strict lah, dia tak bahagi ni. Dia kata capur ni dia tak suka dah. Faham ni dah? Capur ni dia tak suka dah. Sebab masalah Tuhan ni dia kata tak boleh pergi dengan
logik akal dia tu. Kok tu pula dah. Tu mengikut. Jadi tak hak ni kata pula, apa Tuhan kata afala yatadabbarun afala yaqil. Dalam Quran itu, adakah kamu tidak berfikir dan kamu tidak bertadabbur? Maknanya Tuhan suruh guna juga akal. Pula dah. Ke mana? Nak banyak hujah dia. Dia ni kata apa nak bahas Tuhan ni, bahas dengan logik akal. Walaupun capur pun kita tak sih, dia kata. Ambil Quran tu. Dia kata apa tak boleh guna akalnya. Tuhan sebut afala yaqilun, adakah kamu tidak berakal? Boleh guna akal, dia kata. Suka juga kita dengar cara perbahasan tu. Kalau kita kaji dari segi sejarah Abu Hasan Asy'ari sendiri kan, dia menjadi ulama Mu'tazilah selama 40 tahun kan. Okey, ada sikit Abu pengaruh dia. Hanya ada lah. Pengaruh Mu'tazilah dalam ayat dia kita tengok apa ni riwayat hidup dia dah. Saya nak bukti dengan contoh akhir sekali dah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Tak adilah. Bila dia takwil, tengok tadi. Tadi kita tahu dah isbat, dia isbat lagu mana? Dia menetapkan tangan dah. Tidak memberi makna yad kepada tangan, sebaliknya menukarkan kepada makna kudrah. Ni beza dengan isbat tadi kan. Ni takwil. Isbat tadi tangan-tanganlah dia. Tapi dia tangan tukar kepada kudrah. Ia kata Imam Hanafi marah ni. Tapi dia gitu dia. Tanzih dari segi dia menyamakan ni, tujuan mentakwilkan yad kepada Allah, bukan kudrah dulu tu, tukar kepada kudrah Allah, bukan Allah kudrah dah. Ialah untuk mengelakkan daripada gambaran yang menyamakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat makhluk. Tujuan ni sebenarnya kedua-dua ni nak tanzih. Tapi cara tanzih berbeza. Tanzih ni menyucikan daripada Allah serupa dengan makhluk. Baik. Golongan salaf, cara dia mentanzihkan, cara menyucikan ialah sebutlah apa nama istilah pun, kita kena ada laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa Allah dengan makhluk. Kalau pun sebut tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Kalau dah sebut Allah beristiwa duduk, maka duduk Allah tidak sama dengan duduk makhluk. Kalau sebut muka Allah itu tidak sama dengan muka makhluk. Dia cara tanzih dia lagu tu untuk ulama salaf. Adapun cara ulama khalaf, bila dia tanzih ialah dengan cara tukar makna. Bila tukar makna selesailah. Bila kata kudrat Allah tidak terbayang dalam dia kata tangan ni. Jadi tujuan sama-sama nak tanzih. Adapun ulama salaf, cara dia tanzih secara umum. Jangan kata serupa, sebutlah nak sebut gapo-gapo atas Tuhan ni, kena ingat Tuhan tak serupa, tak apa dah. Dia kata dia tanzih so-so. Nampak tak? Ulama salaf dia tanzih secara umum, adapun ulama khalaf dia tanzih satu persatu. Ya kepada kudrah, wajhu muka kepada zat, nuzulullah tu Allah kepada nuzulur rahmat. Dia tukar. Istiwa ditukar kepada istaula. Jadi dia tukar. Istiwa makna duduk, tukar kepada memerintah. Mana cara tanzih dia tanzih satu persatu. Boleh nampak tak? Barulah kita nak bincang minggu depan ni tokoh-tokoh khalaf.